Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina ya karim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah taufik dan hidayah Allah. Pada malam ini kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah ini, solat maghrib berjamaah dan duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan menambahkan kepada kita rahmat berada di dalam majlis ilmu, menambahkan ilmu kita dan memperbaiki amal kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung kuliah tafsir, membincangkan surah Ar-Rum. Kita berhenti pada ayat yang ke-6 dan kita akan sambung pada ayat yang seterusnya lah, ayat yang ke-7. Yang mana Allah telah menceritakan sebelum ini di awal surah Ar-Rum kisah kemenangan dan kekalahan dua buah kerajaan besar, Parsi dan Rum, dan maklumat kemenangan dan kekalahan itu sampai ke negeri Mekah, dan ia menjadi bual bicara penduduk kota Mekah. Penduduk kota Mekah daripada kalangan musyrikin, mereka telah mengambil posisi menyokong Parsi, manakala kaum muslimin yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mengambil posisi menyokong pasukan tentera Rom. Lalu setelah Allah menceritakan bahawa Rom akan kembali memenangi peperangan setelah berlalu tempoh satu masa, ayat yang ke-6 Allah menyatakan wa'dallah, itulah janji Allah. Allah berjanji di dalam surah Ar-Rum ini bahawa dalam tempoh bid'i sinin Rom akan kembali menguasai medan perang dan mengalahkan Parsi. Itulah janji Allah. La yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak sekali-kali memungkiri janjinya. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Manusia tidak tahu apa yang telah Allah janjikan. Dan Allah pasti menunaikan janji mereka. Kebanyakan manusia, sekalipun mereka tahu janji Allah itu, kebanyakannya masih meraguinya. Sedikit sekali yang meyakininya. Allah telah menjanjikan banyak perkara di dalam Al-Quran. Termasuklah Allah menjanjikan kemenangan orang-orang beriman sepanjang zaman. Allah menjanjikan akan menolong hamba-hambanya yang berjuang untuk agamanya sepanjang zaman. Itu semua terangkum di dalam janji-janji Allah. Orang-orang yang meyakini janji Allah, mereka akan yakin walau betapa jatuhnya, mundurnya umat Islam di dalam episod zaman,
Hari ini umat Islam lemah, negara-negara kafir kuat, tetapi kita membaca Al-Quran dan kita mendapati Allah berjanji bahawa pada akhirnya umat Islam akan menang. Dan itu janji Allah dan kita percaya dan yakin Allah tidak pernah mungkir janji. Selanjutnya ayat yang ketujuh, Allah menyatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Orang-orang kafir itu, kata Allah, merujuk kepada penduduk kota Mekah. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Allah nak tenangkan Nabi Muhammad, jangan heranlah dengan mereka. Mereka mengejek kalian orang beriman dengan mengatakan, tengok Parsi dah kalah. Mereka tak tahu kan? Mereka tak tahu bahawa dalam tempoh 9 tahun ke bawah mereka akan lihat pula Rom akan menang. Kata Allah, mereka hanya tahu perkara zahir dalam dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka lalai daripada urusan akhirat. Memang begitulah sifat orang-orang kafir. Kalau soal dunia, jangan dilawan. Mereka memang hebatlah. Kata Allah, perkara-perkara zahir dalam dunia ini di tangan mereka. Tetapi mereka sangat tidak mengetahui atau lalai tentang hari akhirat. Kalau kita lihat sepanjang sejarah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka menguasai dunia. Mereka membina dunia. Mereka membangunkan bumi dengan pertanian-pertanian lebih banyak daripada apa yang kita mampu bangunkan. Mereka membina bangunan-bangunan tinggi yang masih kita tengok hari ini. Piramid di Mesir dibangunkan oleh Fir'aun yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian kita tengok dalam tamadun-tamadun sepanjang sejarah dunia yang berselerak di seluruh dunia. Candi Borobudur di Indonesia, Angkor Wat di Kamboja, kan? Ni semua ni tinggalan-tinggalan tamadun yang hari ini orang meletakkan sebagai di antara 7 wonderful of the world, 7 perkara ajaib dalam dunia, membayangkan betapa ajaibnya ciptaan mereka. Soal-soal umran, soal pembangunan dunia, memang orang kafir menguasainya. Sehingga berkatalah Hasan Al-Basri, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Kata Hasan Al-Basri, wallahi, demi Allah, dia kata, la balagha min ahadihim bidunyahu annahu yuqallibu dirhama ala zafrih fayukhbiruka biwaznih wa ma yuhsinu an yusalli. Kata Hasan Al-Basri, demi Allah, mereka akan mencapai tahap kemampuan ilmu dengan dunianya sehingga dia mengambil sekeping dirham, sekeping duit siling, kan? Lalu dirham ni perak, kan? Diletakkan di atas kukunya, lalu ditimbang-timbangkannya. Kemudian dia akan memberitahumu berapa beratnya dia. Ni Hasan Al-Basri nak bayangkan, begitulah mahirnya orang-orang kafir dalam menguruskan dunia mereka. Tapi kata dia, wa ma yuhsinu an yusalli, akan tetapi dia tidak pernah dapat menunaikan solat dengan betul. Dia tak tahu nak menyembah Tuhan. Soal dunia, dia boleh sampai ke tahap yang begitu hebat. Dan kita lihatlah dalam dunia hari ini, yang menguasai dunia orang kafir lah, kan? Dengan sistem penkomputerannya, kan? Sistem berbagai-bagai sistem lah, kan? Yang tak terjangkau oleh kita.
dimulakan oleh orang-orang kafir. Mereka mahir sekali. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita bahawa menguasai ilmu dunia bukanlah suatu yang tercela. Ini kerana orang Islam sendiri digalakkan untuk mengetahui hal-hal dunia. Allah suruh kita memperkasakan dunia kita. Dalam Al-Quran, dalam soal peperangan, Allah mengata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan siap sedialah oleh kalian dengan kekuatan, dengan kuda-kuda yang tertambat untuk peperangan. Jadi capailah dunia dalam soal peperangan dengan sehebat-hebatnya. Allah suruh. Namun menguasai dunia dengan meninggalkan akhirat, jahil tentang akhirat, itulah yang dicela. Tetapi kalau kuasai dunia, akhirat pun kuasai, maka dunia tadi akan menjadi akhirat. Sebagai contoh, Abu Jahal seorang musuh ketat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia digelar sebagai Abu Al-Hakam. Tetapi Nabi menukar nama dia menjadi Abu Jahal kerana dia menolak akhirat. Abu Jahal ni bukan calang-calang orang. Orang Mekah panggil dia Abul Hakam, bapa bijaksana. Abul Hakam ni artinya bapa bijaksana, orang pintar. Orang pintar kota Mekah. Sehingga orang Mekah panggil dia Abul Hakam. Nama sebenarnya Umar bin Hisham. Nabi pernah berdoa. Ya Allah, Islamkanlah salah seorang di antara dua Umar. Itulah Umar bin Hisham ataupun Umar bin Al-Khattab. Lalu Allah telah pilih Umar Al-Khattab. Umar Al-Hisham atau Abu Jahal, Abu Hakam, tidak Islam. Mati dalam keadaan kafir. Di dalam perang Badar mati. Mayatnya telah dibenamkan di Telaga Buta di Medan Badar setelah usai perang Badar. Itulah tempatnya. Jadi Nabi tukar nama, panggil Abu Hakam ni kepada Abu Jahal. Walaupun dia hebat dalam dunia, pintar, cerdik, tetapi kepintarannya itu tidak dinilai dan tidak dihargai. Kerana dia menolak akhirat, maka namanya Abu Jahal. Jadi orang-orang yang menolak akhirat, mementingkan dunianya lebih daripada akhiratnya, maka mereka ini adalah orang-orang yang disebut sebagai jahil. Orang yang jahil tentang akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang warat dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Kata Nabi, ada 4 perkara jahiliyah. Perkara yang mana kalau dibuat, ini merupakan jahiliyah. Pandai macam mana pun, hebat macam mana orang tu, kalau buat benda ini, dia ni orang jahil. Kata Nabi yang pertama, Nabi kata la yatrukunahunna, yang mereka tak boleh tinggalkan walaupun dah masuk Islam. Yang pertama kata Nabi, al-fakhru bil ahsab. Pertama, berbangga dengan keturunan sendiri. Kau keturunan mana? Saya keturunan raja. Raja mana? Jadi duk cari, aku keturunan mana? Kemudian bangga dengan keturunan. Kalau cari keturunan nak rapatkan ukhuwah, tak ada masalah. Tapi sebahagian orang mencari-cari keturunan apa dia, lalu dia berbangga, saya keturunan raja sekian-sekian. Ini sifat berbangga dengan keturunan sendiri. Sifat jahiliyah yang masih dianut oleh orang Islam. Kedua kata Nabi, menghina nasab keturunan orang lain. Wa ta'nu fil ansab, dia mencela keturunan orang. Ketiga, percaya kepada ramalan bintang dan nujum. Minta hujan dengan bintang. Walaupun dah Islam, tapi masih lagi percaya.
Tengok bintang apa kita bintang Sagittarius, Aquarius, ada sifat-sifat dia, perangai-perangai dia kan. Tengok. Termasuklah di dalam kitab-kitab lama dulu ada kitab Tajul Muluk At-Tusi, sebuah kitab Jawi lama, ada ramalan perangai. Perangai orang, tengok pada perangai, dasarkan petanda-petanda pada badan dia. Ini semua jahiliah. Tak boleh percaya kepada semua benda ini. Tengok janggut macam mana. Janggut macam saya ni macam mana kan. Saya ingat, saya pernah baca dulu, siapa yang janggutnya bengkok ke dalam, macam kambing kan, penipu dia kan. Orang ni ada sifat penipu. Ini dalam kitab Tajul Muluk At-Tusi. Kitab tu dah diharamkan oleh Jakim, tapi masih lagi tersebar dalam masyarakat, dibaca dan diikuti oleh sebagian orang. Jadi percaya kepada ramalan-ramalan. Tak kiralah ramalan bintang, ramalan tubuh badan, ramalan apa kan, ramalan yang meramal nasib manusia. Yang keempat kata Nabi, niyahah, perangai teriak. Teriak bila ada kematian, teriak. Kita mungkin tak pernah melihat keadaan itu secara serius, tapi dalam masyarakat bukan Islam, teriak merupakan suatu ibadat. Teriak ini, menangis selepas mati, merupakan suatu kebaktian orang hidup kepada orang mati. Dalam masyarakat agama tertentu, kita tengok macam mana hari itu di Thailand, mati rajanya, Raja Bhumipol Adulyadej mati. Macam mana orang-orang Thailand meraihkan kematiannya, mereka buat majlis berteriak. Ada seorang kawan saya, dia kata dia pergi satu tempat, Cina mati, kemudian dia pun tengok orang ramai, dia tengok orang kat teriak, dapat duit, teriak dapat duit. Jadi dia pun teriak sama, dia teriak sama, kemudian dia dapat duit. Dia kata rupa-rupanya dalam masyarakat Cina yang kaya-kaya ni, dia upah orang teriak. Sebab itulah timbul hadis Nabi SAW, innal mayyita la yu'azzabu bibukai ahli. Kata Nabi, sungguhnya mayat akan diseksa kerana teriakan keluarganya. Bukanlah mayat itu diseksa kalau kita teriak. Dia tak salah. Dia mati tiba-tiba anak teriak, isteri teriak. Takkan dia diseksa kerana gara-gara salah orang lain. Itu bukan prinsip Islam. Siapa buat salah dia tanggung sendiri. Tapi Nabi telah bersabda, seorang mayat akan diseksa kerana teriaknya keluarganya. Apa maksud dia? Ulama hadis telah membahaskan hal ini dengan mengatakan ini kerana menjadi tradisi orang Arab jahiliah. Apabila mati seseorang, maka dia berwasiat, bila aku mati nanti jangan lupa teriak untuk aku. Kerana wasiatnya yang keji itu, dia mendapat akibat di alam kubur. Kerana diwasiatnya supaya orang lain menangis untuknya, maka wasiatnya yang buruk itu telah menjadi akibat buatnya. Maka dia diseksalah kerana wasiatnya, bukan kerana teriakan orang lain. Jadi demikianlah Allah menyebutkan dalam ayat ini kehebatan orang-orang kafir dalam hal dunia, dan ini menjadi fitnah yang sangat besar di akhir zaman. Sebagaimana yang disampaikan dalam ayat ini, orang-orang Islam yang tidak punya jati diri sebagai seorang Muslim, dia akan melihat bahawa kehebatan orang-orang kafir, orang-orang Barat pada hari inilah orang Rom. Kita sebut orang Barat ni, orang Rom ni orang Barat. Orang Parsi dah habis dah. Parsi dah lenyap daripada kerajaan Parsi, ketamadunan Parsi dah lenyap, tapi kerajaan Rom, ketamadunan Rom masih lagi berterusan dalam dunia ini. Dan apabila orang-orang Islam yang tidak punya jati diri melihat kehebatan orang-orang Rom, orang Barat, maka itu dijadikan sebagai lambang kebenaran mereka. Mereka memuji kehebatan bangsa Rom, bangsa Barat, dan menjadikan ia ukuran kebenaran. Benarlah orang Barat ni kan. Benarlah orang Barat ni, orang Barat hebat. Kalau tak benar, kenapa mereka hebat? Jadi itu dia punya logik yang digunakan. Dan apabila melihat kepada negara-negara Islam yang mundur, miskin, dengan pelbagai masalah,
maka itu dijadikan sebagai petanda dan lambang kebatilan. Orang Islam dalam keadaan teruk ini sebab apa? Sebab orang Islam berada di jalan yang salah. Jadi ada sebilangan orang Islam yang sedemikian, mengukur kebenaran dan kebatilan berdasarkan dunia. Siapa yang mencapai dunianya yang hebat, maka dianggap dia berada di atas kebenaran. Siapa yang kalah dalam perlombaan dunia, maka ditafsirkan dia berada di dalam kebatilan. Manusia-manusia yang sebegini ada di kalangan orang-orang Islam. Nabi SAW bukan datang untuk membangunkan dunia. Nabi bukan datang nak hajar kita bagaimana nak hebat dalam dunia, tapi Nabi datang untuk ajar kita bagaimana nak hebat di dalam akhirat. Sebab itulah ada sebuah hadis Nabi SAW. Satu hari, hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dan Bukhari sendiri, ada Anas, katanya Nabi SAW telah lalu pada satu hari di kota Madinah pada satu kaum yang sedang melaksanakan proses pendebungaan pokok tamar. Ambil pokok tamar lain, pergi debungakan. Pokok tamar ni kalau tak didebungakan tidak akan berbuahan. Kita tanam pokok tamar, tanamlah, biarkan naik besar, bajakan. Kalau tak didebungakan dia tak akan keluar buahnya. Buahnya tak ada, sebab dia perlu dibantu dengan proses pendebungaan. Jadi Nabi tengok ada sekumpulan petani kota Madinah sedang mendebungakan dia. Naik bawa bunga jantan pergi ke pokok betina untuk supaya berlaku pendebungaan. Lalu Nabi pun berkata, "Lau lam taf'alu la salaha." Kata Nabi, kalau hangpa tak buat macam ni lebih baik, kan? Buat apa lagu ni, kan? Kata Nabi itulah. Kalau hangpa tak buat macam ni, alangkah baiknya. Kemudian Nabi pun berlalu pergi dan tinggalkan mereka. Maka orang-orang petani tadi pun tak buat, sebab Nabi kata jangan buat, kan? Nabi kata kalau tak buat lebih baik. Mereka pun tak buat. Maka pada musim tamar yang berikutnya, tamar pun tak menjadi. Keluar tamar-tamar yang kemetot, kan? Yang ada pun tak boleh makan. Lalu Nabi pun lalu di tempat mereka dan Nabi tanya, "Ma linakhlikum?" Apa jadi dengan pokok kurma kalian? Mereka pun kata, "Qalu kaza wa kaza." Mereka pun kata, "Rasulullah telah cakap dulu macam ni." Maka keluarlah kata-kata Nabi SAW, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kata Nabi, kamu lebih tahu hal ehwal duniamu. Jadi kalau soal dunia, soal pertanian, kamu lebih tahu. Nabi silap dalam membuat teguran. Demikianlah soal-soal dunia yang lain. Soal-soal dunia yang lain, agama tidak datang untuk menjelaskannya. Bahkan orang yang menguasai dunia itu lebih mengetahui. Selagi mana soal dunia itu tidak ada petunjuk agama. Jangan pula kita kata asal dunia saja kita lebih tahu. Kita lebih tahu kita nak memerintah macam mana, kan? Ini dunia memerintah, kan? Kita lebih tahu. Dah, agama telah datang menunjuk cara bagaimana nak memerintah. Kita lebih tahu bagaimana nak jual beli, kan? Jual beli ini untung macam mana kita lebih tahu. Tidak, tak boleh guna hujah itu. Sebab agama telah datang memberi petunjuk dalam soal jual beli. Dalam soal-soal yang agama tak datang memberi petunjuk, seperti soal pertanian, soal persenjataan, soal nak pakai pakaian macam mana di kutub utara, agama tak ajar. Di kutub utara nanti sejuk, nak pakai macam mana, pakai jubah ke? Pakai jubah sudah Nabi, kan? Jadi agama tak beri ajar. Kita tengok ahli dunia, ahli iklim macam mana, mereka lebih tahu. Baik, jadi kesimpulannya, ayat ini menegaskan tentang keahlian dalam hal dunia ini memang hebatlah di tangan orang-orang kafir. Jadi kita jangan pandang orang kafir zaman Nabi ini, mereka ni teruk soal dunia. Kadang-kadang kita terfikir, kan, kita salah tanggap. Ada di kalangan kita salah tanggap. Contohlah,
Contoh bila kita bicara pasal sugi. Saya sebut-sebut. Kita anggap orang kafir tak tahu sugi. Nabi Muhammad yang ajar sugi ni kan. Orang kafir seolah-olahnya tak gosok gigi. Mustahil lah orang sehebat Abu Jahal dan Abu Lahab dan pemuka-pemuka Quraisy bangsawan-bangsawan ni mereka tak ada amalan menggosok gigi. Ada. Bahkan orang kafir zaman Nabi, mereka ada sistem sanitari kan? Sistem perairan kumbahan lebih baik daripada orang Islam zaman tu. Zaman Islam sedang bangkit di kota Madinah, ketika itu Parsi dah menjadi negara maju, negara besar, tamadun. Takkanlah negara yang penuh dengan bangunan-bangunan di Parsi sana tak ada sistem sanitasi kan? Sistem perairan kumbahan. Sedangkan kita baca dalam hadis-hadis Nabi kan, di kalangan sahabat Nabi ada masih lagi bila nak buang najis pergi tempat yang jauh. Jamban, tandas tak ada lagi kan. Jamban tak ada lagi zaman tu. Zaman Nabi. Tak masuk lagi tamadun tu. Hari ni kita ada berak macam tu kan? Tak ada kan? Kita mesti cari tandas. Itu semua telah pun dilaksanakan oleh orang-orang kafir di Parsi, di Romawi untuk sistem urbanisasi mereka. Dan mereka hebat dalam hal itu. Jadi apabila cakap soal dunia, kita jangan pandang orang kafir zaman Nabi remeh. Jangan pandang mereka lemah dalam dunia, sebab dunia ni mereka lebih advance, tapi akhirat mereka kalah. Dan itulah tujuan Nabi SAW datang. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard. Adakah mereka tidak berfikir, kata Allah, pada diri mereka, pada kejadian diri mereka. Kejadian diri daripada air mani, kemudian berkembang menjadi alaqah, mudghah, dan seterusnya menjadi manusia. Ini semua perkembangan yang mana perlu difikirkan, kata Allah. Ma khalaqallahu samawati wal ard. Allah tidak menciptakan 7 petala langit dan bumi. Wa ma bainahuma illa bil haq. Dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan cara yang dengan hak. Hak maknanya dengan sebenar-benarnya, bukan main-main. Hak ni artinya Allah ciptakan 7 petala langit dan bumi bukan untuk suka-suka. Macam kita bina sesuatu untuk suka-suka. Kita bosan di satu tempat, kita pun buatlah pondok-pondok kan. Kita pergi ke dusun kita, tak ada kerja, sambil-sambil duduk tunggu durian, kita buat pondok. Tak ada apa, suka-suka. Allah tidak begitu. Allah kata Allah ciptakan 7 petala langit dan bumi ini bil haq. Ada tujuan dia, ada misinya. Wa ajalin musamma, dan ada tempoh masanya. Wa inna katsiran minan nas, sesungguhnya kebanyakan manusia biliqa'i rabbihim lakafirun, kufur dengan hari pertemuan dengan Tuhan. Ini kufur dengan hari akhirat. Jadi Allah menggesa kita supaya berfikir, bertafakkur. Tafakkur merupakan suatu ibadah. Fikir. Banyak benda yang kita boleh fikir. Pertama, kita fikir tentang ayat-ayat Allah yang boleh dilihat. Disebut sebagai ayat manzurah. Langit, bumi, bulan, bintang, tengok semua ni kan. Fikir. Tengok benda yang Allah cipta. Itu namanya ayat manzurah. Lalu berfikir. Jadi ibadah. Kemudian kita tengok ayat-ayat Allah yang berbentuk makru'ah. Itu yang dibaca. Quran, hadis. Tengok Quran, bukan baca saja. Tengok Quran, cari terjemahan dia, kemudian fikir. Apa maksud Allah Ta'ala dalam ayat ini? Itulah dia punya tujuan Quran kan. Bukan sekadar kita baca berlagu, kemudian tak sampai mana-mana kan. Quran ni dibaca, kemudian dihayati, tadabbur, fikir. Mesej yang Allah nak sampaikan. Itulah matlamat Quran. Jangan kita tinggalkan matlamat utama ini dan kita galik dan sibuk dengan matlamat dengan seni-seni yang lain. Boleh tak salah kita belajar seni taranum dan sebagainya, tapi matlamat utama bukan itu. Matlamat utama adalah baca dan tafakkur. Kemudian kita fikir tentang ciptaan dan tabiat ciptaan. Kemudian kita fikir tentang semua benda hidup, perkembangan dan tabiatnya. Kemudian fikir tentang hal dunia yang sementara, fitnahnya dan peristiwa-peristiwa yang datang bersilih ganti di dalamnya. Macam mana dalam dunia ni, dulu bangsa ni hebat, kemudian jatuh. Dulu tamadun ni bangkit, kemudian runtuh.
Semua ini kita kena fikir peredaran masa yang berlaku dalam dunia ini supaya kita boleh ambil pelajaran. Itulah maksudnya tafakkur. Berfikirlah sejauh mana sekalipun, tetapi jangan melewati batasnya. Jangan berfikir tentang Allah. Ini dah batas dah. Fikir tentang makhluk, tentang kejadian, tapi jangan sampai berfikir tentang Allah. Allah ni macam mana? Allah ni duduk mana? Ni semua tak payah. Ada orang nak bincang. Allah di mana? Di langit? Di bumi? Ini fikir tentang zat Allah dah. Allah duduk mana? Berimanlah sekadar yang Allah beritahu dalam Quran. Tak payah tambah-tambah. Jadi tafakkaru, kata setengah ulama, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Fikirlah oleh kalian tentang kejadian Allah, tapi jangan berfikir tentang zat Allah. Allah ni zat macam mana? Jadi kita yakin Allah wujud. Tak payah fikir zat dia macam mana. Ada tangan ke tak ada tangan? Ada mata ke tiada mata? Macam manusia ke tidak? Itu semua dah melewati batas, dilarang. Baik, ayat ini juga menyebutkan tentang Allah mencipta langit bukan suka-suka. Projek mencipta langit dan bumi ini datang dari iradat Allah yang disertai dengan al-haq, iaitulah dengan matlamat tertentu. Dia bahkan projek kecil-kecilan Allah, projek kecil Allah pun, mencipta nyamuk sekalipun, mencipta kutu sekalipun, ada matlamat dia. Dia bukan suka-suka. Ayat ini juga menyebut tentang hakikat bahawa manusia majoritinya adalah kufur dengan Tuhan. Kata Allah dalam ayat tadi, wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kebanyakan manusia kafir. Sebanyak-banyak manusia dalam dunia ini yang beriman sedikit je. Berapa bilion manusia yang hidup zaman ni? Lebih daripada 4 bilion kan? Hidup. Kalau dikira, majoriti adalah kafir. Yang beriman sikit. Bukan zaman kita saja. Di mana-mana zaman sekalipun, orang kafir sentiasa menduduki tempat majoriti. Orang yang beriman minoriti. Ini ditegaskan dalam banyak ayat Quran. Antaranya dalam surah Yusuf. Allah berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Kata Allah, kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau haloba untuk mereka beriman. Allah beritahu Nabi, kalau engkau nak manusia beriman semua, tetapi kebanyakan mereka tetap tak akan beriman, kata Allah. Dalam surah Saba, Allah menyatakan, "Walaqad saddaqa 'alaihim iblisu zannahu fattaba'u illa fariqam minal mu'minin." Sungguhnya iblis telah berjaya membenarkan janji dan syakwa sangkanya kepada orang-orang manusia. Lalu manusia pun ikut dia, kecuali sedikit sahaja daripada kalangan orang beriman yang tak ikut dia. Yang tak ikut iblis sikit je, ramai ikut iblis. Kemudian dalam surah Saba ayat 13, Allah menyatakan, "Wa qalilum min ibadiyas syakur." Sedikit hamba-Ku yang bersyukur kepadaku. Sehingga Umar Al-Khattab diriwayatkan telah mendengar satu orang Arab Badui datang Madinah, lalu dia berdoa, "Allahumma ja'alni minal qalil." Lalu Umar pun kata, apa doa ni kan? Doa apa macam ni? Minta jadi orang sedikit. Kita nak minta jadi orang banyak. Jadi Umar tegur dia. Dengan orang Arab Badui ini, "Allahumma ja'alni minal qalil." Ya Allah, jadikan aku orang yang sedikit, di kalangan orang sedikit. Umar tegur, dan Arab Badui jadi kata, "Tidakkah engkau mendengar dalam Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur?" Sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi aku minta jadi sedikit. Lalu Umar pun membalas, dia kata, "Kullun nas afqahu min Umar." Semua orang lebih pandai dari Umar. Arab Badui pun pandai, Umar tak faham. Kata Umar, bukan dia tak pandai kan? Dia merendah diri. Dia nak kata aku dia rendah diri. Gitulah Umar. Orang lain semua pandai, saya tak pandai lah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi telah bersabda, "Yaqulullahu ya Adam," kata Nabi, Allah telah berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam," Allah panggil Nabi Adam, "Wahai Adam,
Adam pun menjawab, labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Selamat. Aku sambut panggilanmu wahai Allah, dan semua kebaikan berada di sisimu. Lalu kata Allah kepada Adam, akhrij bi'san nar, keluarkan dari dirimu gerombolan neraka. Bi'san nar, keluarkan dari dirimu gerombolan-gerombolan neraka. Lalu kata Adam, wama bi'sun nar, apa itu gerombolan neraka? Qal, lalu kata Allah kepadanya, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atu wa tis'in, daripada setiap 1000 jiwa 999 adalah gerombolan neraka. Satu je surga. Daripada 1000 tarik keluar 999 umpan ke neraka. Fazalika hina yashibus saghir, itulah saatnya ketika mana orang budak kecil menjadi beruban. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha, orang yang hamil pun gugur kandungannya. Hai kiamat. Wa taranna sasukara wa ma hum bisukara, dan kamu melihat manusia semua mabuk sedangkan mereka bukanlah dalam keadaan mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itu bersangatan. Fashtadda zalika alaihim, lalu cerita Nabi Muhammad ini menjadi satu kerungsingan kepada para sahabat. Bila dengar-dengar kata 1000 orang 999 umpan ke neraka, itulah dia bi'sun nar, gerombolan neraka. Para sahabat pun mula resah gelisah. Jadi berat. Sahabat mula jadi risau tentang diri masing-masing. Faqalu, mereka pun berkata, ya Rasulullah, ayyuna zalikar rajul, di manalah kita, kami semua ni di mana? Seorang laki-laki itu kan, takkan kami boleh masuk? Lalu kata Nabi, abshiru, bergembiralah kalian, fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajulan. Ya'juj Ma'juj 1000, kamu seorang. Itu kata Nabi kan. Sebenarnya 1000 tu termasuk Ya'juj Ma'juj. 1000 Ya'juj Ma'juj, seorang kamu. Seorang tu kamu. Ya'juj Ma'juj ni bukan haiwan. Tengok orang salah faham, Ya'juj Ma'juj ni binatang. Binatang ganas. Dia manusia. Manusia biasa. Keturunan Nabi Adam. Daripada salah silah Yafis bin Nuh alaihi salam. Yafis merupakan anak Nabi Nuh yang naik kapal bersama dengan Nabi Nuh. Ham, Sam, Yafis. Yafis melahirkan keturunan, dan keturunan dia, di antara keturunan dia menjadi Ya'juj Ma'juj. Keturunan Yafis berbangsa Turki. Bangsa daripada keturunan Turki, belah-belah Turki sana. Turki sampailah ke Uzbekistan, Azerbaijan, sampai ke Mongol, China. Semua ni datang daripada keturunan Yafis. Di antara keturunannya ni ada dua bangsa, nama dia Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ni jumlahnya ramai. Dalam hadis yang lain diceritakan bahawa jumlah Ya'juj Ma'juj ini mengatasi manusia 1000 mereka, seorang kita. Dan seorang ibu Ya'juj Ma'juj tidak akan mati melahirkan anaknya kecuali setelah dia beranak 1000 orang. Ini manusia, tapi dia beranak 1000. Lepas 1000 baru dia menopause, baru dia mati. Berbanding kita kan, paling tinggi 10 orang. Mereka 1000 baru berhenti beranak. Macam mana tak ramai? Keluar akhir zaman nanti, tidak ada tempat kita boleh menyelamatkan diri. Sebab mereka bangsa yang ganas, pemakan manusia, Hannibal. Kemudian kata Nabi, wallazi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu sulusu ahlil jannah. Kata Nabi, aku ingin sekali kalian menjadi 1/3 daripada ahli syurga. Ni umatku ini, kata Nabi, aku nak 1/3 daripada ahli syurga. Lalu kata para sahabat, fahamadana Allah wa kabbarna, kami pun memuji Allah dan bertakbir, Allahu Akbar. Kan? Banyak tu kan, 1/3 banyak lah. Kemudian Nabi berkata lagi, wallazi nafsi biyadih, dan demi yang jiwaku berada di tangan Allah, inni la atma'u an takunu syatra ahli jannah. Aku nak, kata Nabi, aku nak kamu separuh daripada ahli syurga. Maka kata para sahabat, kami pun memuji Allah dan bertakbir. Separuh lagi banyak lah kan.
Inna mislakum fil umam, kata Nabi, sungguhnya perumpamaan kamu di kalangan umat-umat manusia, kamisli sya'ratil bayda, seperti mana perumpamaan sehelai bulu yang putih, fi jildis suril aswad, di belakang lembu yang berwarna hitam. Sehelai lembu putih, sehelai bulu putih yang berada di atas lembu yang berwarna hitam. Itulah kita punya bandingan. Yang namanya separuh daripada syurga tu sehelai bulu di atas belakang lembu yang berwarna hitam. Au karrakmati fi zira'il hima, ataupun belang hitam di lengan keldai. Jadi kebanyakan manusia adalah ahli neraka, dan kebanyakan daripada kalangan ahli neraka dalam hadis Isra Mi'raj dinyatakan adalah wanita. Wanita adalah kebanyakan ahli neraka berbanding lelaki. Kata Al-Qurtubi ketika mana ditanya, dipersoalkan tentang pasal apa perempuan jadi ahli neraka banyak kan? Dia kata kerana ada hadis diceritakanlah kerana dia punya apa? Dia kufur dengan keluarga dia. Dia kufur dengan suami dia. Itu punya punca dia. Nabi jelaskan, jikalau kamu melakukan kebaikan pada hari, kalau kamu melakukan 100 kebaikan sepanjang hidup kamu bersama dia, kamu telah melakukan 100 kebaikan, dia tidak akan memuji kamu. Dia tidak akan mengatakan kamu baik. Tetapi seandainya kamu melakukan satu kesalahan, lalu dia akan mencelamu secela-celanya. Ini maknanya kufur. Sifat kufur kepada keluarga suami. Kemudian Nabi kata mereka kufur kepada kufrul ashir, mereka kufur kepada keluarga. Kata Al-Qurtubi, jumlah mereka yang ramai dalam neraka itu sebelum diberi syafaat. Setelah Allah memberikan mereka syafaat dengan syafaat orang-orang tertentu, maka keluarlah mereka daripada neraka, masuk ke syurga kembali. Bukan maksudnya mereka akan jadi penghuni neraka selama-lamanya. Mereka yang beriman kepada Allah tapi dia jahat, kufur, derhaka pada suami, macam-macam lah kan. Selagi mana dia beriman, dia akan masuk syurga. Kata Qurtubi, pada akhirnya mereka akan menjadi penduduk syurga yang paling ramai. Perempuan adalah penduduk syurga paling ramai. Sebab dalam hadis disebutkan bahawa seorang laki-laki bukan kahwin dengan satu orang perempuan, dalam syurga nanti dia akan kahwin dengan ramai perempuan. Kalau perempuan tak ramai, macam mana nak kahwin kan? Bidadari satu kelompok, perempuan dari kalangan manusia satu kelompok yang lain akan menjadi isteri-isteri kepada suami-suami mereka di dalam syurga. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, tidakkah mereka berjalan di muka bumi dan mereka lihat bagaimana akibat orang-orang yang hidup sebelum mereka. Kanu asyadda minhum quwwah, mereka lebih kuat, kata Allah, bangsa dulu lebih kuat. Wa asarul arda, dan mereka memakmurkan bumi, pertanian. Asaru ni maksudnya mereka telah membongkar bumi dengan mengadakan pertanian-pertanian, cari gali dan sebagainya lebih banyak. Wa amaruha aksara mimma amaruha, mereka membangunkan ke atas binaan-binaan di atas muka bumi lebih banyak daripada apa yang telah kamu bangunkan. Waja'athum rusuluhum bil bayinat, kemudian datang kepada mereka rasul mereka membawa keterangan-keterangan. Fama kana Allahu liyazlimahum, Allah tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi Allah sebutkan bahawa umat terdahulu lebih hebat daripada umat kemudian. Kita boleh tengoklah kesan-kesan tinggalan umat dahulu. Di tanah Arab, kota Madain Saleh, kota tinggalan kaum Samud yang berada di utara Madinah, merupakan sebuah kota yang sangat hebat, kota-kota batu yang mana manusia hari ini pun tak mampu buat. Mereka menggali bukit bukau menjadi rumah-rumah mereka. Kemudian kita boleh tengok runtuhan kaum Ad di
selatan Arab di Hadramaut. Kaum Ad, satu kaum yang besar, mereka lebih hebat, lebih kuat daripada kita sekarang. Kemudian kita tengok tinggalan Fir'aun di Mesir dengan piramidnya, batu Sphinx dan sebagainya, tinggalan-tinggalan purba di Mesir yang membayangkan betapa hebatnya orang-orang dahulu. Selain itu, kita juga boleh tengok tamadun-tamadun lain di seluruh dunia. Kita tengok ada tamadun Inca di pergunungan Peru. Macam mana satu bangsa boleh bina bangunan-bangunan di puncak gunung. Inca, tamadun Inca di negara Amerika Selatan, Peru. Tempat itu pun dulu rupanya manusia sudah tinggal dulu, sudah bangunkan suatu tamadun yang hebat, tapi runtuh. Kemudian kita tengok tamadun Mesopotamia, tamadun Mohenjo-daro. Ada filem yang Mohenjo-daro. Tengok macam mana Allah telah datangkan banjir, hancur berkecailah tamadun mereka. Demikianlah tamadun-tamadun lain yang memperlihatkan bahawa mereka adalah bangsa yang lebih kuat, lebih hebat, lebih mahir daripada kita. Tetapi mereka dimusnahkan kerana mereka mengingkari nabi-nabi yang telah Allah utuskan kepada mereka. Sedangkan kita, manusia yang hidup di akhir zaman ini, sudahlah pencapaian kita tidak setara mana, umur kita pun pendek. Dan umur kita, kata Nabi SAW, hanyalah a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku hanyalah di antara 60 hingga 70. Wa aqallahum man yajuzu zalik. Sedikit sahaja di kalangan mereka yang melewati batas itu. Batas 70. Yang dah pergi ke 80, 90 sikit ya. Yang ramai umur dia dekat tu je. Dekat 70. Itulah umur umat Nabi Muhammad. Sedangkan umur umat-umat terdahulu panjang, beratus tahun. Dengan umur yang panjang itu, mereka ada masa yang panjang untuk membangunkan dunia mereka. Mereka boleh bangunkan dunia mereka sebagaimana yang pernah ditafsirkan oleh para ulama tafsir, mengatakan umur kaum Samud. Kaum Samud ni dia beratus tahun sehingga mereka membina rumah. Mereka membina rumah mereka buruk dan runtuh. Dah 100 tahun rumah pun buruk runtuh, mereka masih hidup lagi. Lalu 100 tahun yang kedua, mereka bina rumah baru, runtuh lagi. Mereka pun bina rumah yang lain pula. 3 kali bina, akhirnya mereka pun kata tak cukup dengan bina rumah ni. Kita kena bina rumah dalam batu. Itulah sebabnya kaum Samud pergi tebuk batu. Rumah-rumah mereka di lembah-lembah mereka tinggalkan. Di musim panas mereka akan, di musim sejuk mereka akan pergi ke rumah-rumah mereka di dalam Gunung Ganang. Sebab rumah dalam Gunung Ganang kekal lama kerana umur panjang. Sebab itulah mereka membina rumah-rumah di Bukit Bukau. Sebab rumah di Bukit Bukau tidak terdedah kepada proses runtuhan. Sedangkan kita umur akhir zaman ini pendek. Sekat itu saja kita bincang malam ni. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, ayat yang ke-10. Jadi kita berhenti pada ayat yang ke-9. Biqadri hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ya Allah ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillah.